Okey, hai Assalamualaikum. Saya Hadi Nafi, cikgu tanaman anda. Okey, hari ini saya nak membincangkan satu topik yang agak menarik. Topik ni dia berkait rapat dengan drain station. Sebab hari tu saya ada share video pasal drain station tu. Lepas tu ramai jugalah orang follow. Tapi saya termiss satu bab. Satu bab yang mana bila orang buat drain station tu, dia akan dapat result yang tak konsisten. Dia punya air melimpah daripada polybag tu kan, dia jadi macam ada kadang-kadang isi tinggi, ada kadang-kadang isi rendah. Jadinya dia tak dapat result yang sepatutnya kita akan dapat. Benda ni saya tiba-tiba nak cerita pasal ada saya punya customer baja itu hari, dia beli baja dengan saya. Jadi dia tanya saya, "Assalamualaikum bang, maaf mengganggu. Ini bacaan isi air yang keluar daripada polybag yang saya tadah." Dia tunjuk dekat situ, dia punya baja tu dapat lebih kurang 0.71. Sedangkan dia bagi dekat dalam tangki dia isi 2.1. Kenapa dia drip 2.1 tapi yang keluar daripada polybag dia 0.71? Sedangkan tak ada hujan, tak ada apa pun. Bila saya nampak je dia punya masalah ni, saya dah tahu dah apa masalah dia kan. Lepas tu saya tanya dia balik, air yang keluar daripada dripper dia tu, seminit berapa ml yang keluar? Lepas tu dia katalah, seminit keluar lebih kurang dalam 100 ml macam gitu yang keluar daripada dia punya dripper. Lepas tu dia bagi air berapa banyak, saya tanya. Dia bagi air sekali drip tu lebih kurang dalam 5 minit macam gitu. Kalau tak ada air melimpah lagi, dia tambah jadi 6 minit. Kalau tak ada lagi air melimpah, dia tambah lagi jadi 7 minit. Jadi dia bagi tu dalam satu masa. Boleh faham dekat situ, dalam satu masa. Jadinya cuba bayangkan, 1 minit keluar 100 ml, 5 minit keluar 500 ml, 6 minit 600, 7 minit 700 ml sekali drip. Sebab nak mendapatkan air yang keluar dari polybag tu, dah lah dia pakai polybag besar. Jadi bila polybag besar ni, lagilah lambat air tu melimpah. Jadi adalah orang yang akan kata teknik drain station ni bazir baja. Yelah, sebab kena bagi banyak sangat air apa semua kan, sampai melimpah lah apa. Jadinya orang cakap teknik ni bazir baja. Sebenarnya salah teknik. Nak kata cara dia bagi air tu salah ataupun betul, tak. Ada juga orang yang bagi style bagi air macam gitu, lepas tu dia puasakan pokok dia lama macam gitu. Boleh je, tak ada masalah pun. Saya tak kata pun teknik tu salah, tapi yang saya punya teknik dia tak sesuai. Drain station ni tak sesuai untuk kita bagi air sekali bagi banyak-banyak, lepas tu kita puasakan pokok. Tak sesuai, dia tak sesuai. Drain station ni kita guna cara lain. Okey, sekarang saya nak cerita beberapa syarat penting yang korang perlu buat sebelum korang guna teknik drain station ni. Syarat yang pertama kita perlu buat ialah kita kena pakai emitter Netafim tu. Yang PCJ orang cakap tu, dia sebenarnya pressure compensating emitter. Dia ada pelbagai brand lah. Kita ada brand Netafim, kita ada brand NDJ, kita ada juga brand daripada Eritech. Banyak dia punya brand tu lah. Jadi korang nak pakai mana-mana pun tak ada masalah. Kalau saya boleh recommend kita pakai yang Netafim punya, yang warna pink. Sebab warna pink tu dia punya kadar keluar air dia tu lebih kurang dalam 2 liter sejam. Jadi 2 liter sejam kalau kita convertkan kepada minit, kita dapat seminit lebih kurang dalam 33 ml. 33 ml seminit ni sikit tau, lebih kurang macam makan ubat batuk 33 ml ni. Jadi dia tak banyak sangat yang keluar daripada dripper tu. Yang tu yang pertama korang perlu guna. Sebab apa saya cakap kena pakai Netafim tu? Sebab kalau macam sebelum ni, yang brother ni dia tak pakai Netafim. Jadinya air yang keluar tu dia terlalu laju. Dia bagi tu katakan seminit 100 ml yang keluar kan. Maksudnya dalam masa 5 minit air yang keluar tu sampai 500 ml. Laju je air tu. Jadi apa yang akan berlaku dekat situ ialah, kita bayangkan ni polybag dia, kita bagi air tu laju, seret, air tu masuk, dia attack satu area kan. Jadi apa yang berlaku, air tu dia akan channeling ataupun kita panggil sebagai tunneling. Dia akan membentuk satu terowong, dia akan membocor terus dekat bawah kita punya polybag. Jadi bila kita ambil air yang melimpah daripada polybag tu, memang kita akan dapat bacaan yang tak betul. Keadaan ni kita akan panggil sebagai false drain. Maksud data yang kita ambil daripada polybag tu tak betul. Jadi bila kita pakai Netafim yang keluarnya seminit 33 ml, kita akan pecahkan pula masa. Kalau kata kita nak bagi 500 ml lah katakan, kita akan pecahkan masa tu. Kita buat selang 20 minit ke, selang 30 minit ke. Kita akan bagi sikit-sikit. Kita akan bagi seminit. Tapi kita pecahkan masa tu. Apa yang akan berlaku bila kita buat macam tu? Air tu akan menitik, lepas tu dia akan mengembang.
Dia akan mengembang, lepas tu kita bagi air yang kali kedua pula. Lepas tu dia akan mengembang lagi. Air yang ketiga pula, dia akan mengembang lagi. Fenomena ni kita panggil sebagai water table. Water table, bukan jadual, bukan meja, tapi water table. Yang ini dia berlaku bila kita bagi air macam itu. Bila kita start membentuk water table yang cantik, air tu dia akan meresap, dia akan memenuhi sekeliling polybag tu, moisture tu, kelembapan tu. Dia akan memenuhi sekeliling polybag, barulah dia menitis keluar daripada kita punya polybag. Maksudnya kita bagi seminit, layer pertama akan basah. Lepas tu kita bagi lagi seminit, layer kedua akan basah. Kita bagi lagi seminit, layer ketiga akan basah, sampai seterusnya, sampailah melimpah daripada polybag. Jadi kat situ air yang melimpah daripada polybag tu barulah kita akan dapat bacaan yang tepat. Itu salah satu masalah yang berada tadi hadap lah. Lepas tu yang kedua pula, korang kena patuhi syarat yang mana polybag korang tu jangan dia punya permukaan tu terlalu besar. Terlalu besar tu maksud saya macam korang pakai polybag 16-16 ke. Ada saya tengok orang pakai 16-16 bubuh separuh pula tu lagi teruk. Sebab apa? Bila surface area tu terlalu besar, evaporation akan tinggi. Maksudnya matahari tu akan tarik air daripada polybag tu tinggi. Dia akan cepat tarik. Lepas yang tu yang pertama yang berlaku. Yang kedua pula, air yang menitik daripada kita punya dripper tu, dia akan berkumpul di satu tempat je. Sebab polybag kita besar ini, dripper kita pula dekat tepi ni, dia akan basah dekat kawasan sini je. Nampak? Bila dia basah dekat kawasan sini, yang kawasan sini akan kering. Jadinya kat situ pun akan berlaku masalah-masalah false drain ni. Jadi saya sarankan kalau korang pakai polybag yang muka mulutnya besar, permukaan dia besar ni, korang kena pakai 2 ataupun 3 dripper. Nak letak 4 dripper pun tak ada masalah. Yang penting air tu kita kena set in mind lah, set dekat dalam otak kita. Kita kena dapatkan air tu sekata, lembab tu sekata satu polybag, barulah dia melimpah keluar. Yang itu yang kedua. Yang ketiga ni pula memang ramai orang buat salah. Sebab apa? Dia nampak waktu saya bagi air dekat drain station tu, kita akan ambil data pagi 5% dia punya lelehan, tengah hari 20% dia punya lelehan, petang pula 5%. Jadinya dia ingat setiap kali kita bagi menitik tu nak kena 5%. Maksudnya kalau kata kita bagi pukul 8 nak kena melimpahnya 5%. Pukul 9 nak kena melimpahnya 5%. Bukan macam gitu. Yang tu salah tu. Dia macam gini. Bila kita bagi air tu, kita akan pecahkan 3 sesi. Sesi pertama iaitu sesi pagi antara pukul 8 sampai pukul 11 ataupun pukul 12. Terpulang yang ni ikut kawasan korang. Saya bagi tu guideline je. Katakan daripada pukul 8 sampai pukul 12. Saya pula bagi contoh, saya drip tu setiap sejam waktu pagi. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Maksud 5 kali waktu pagi lah. Jadinya yang melimpah 5% tu dia kumulatif, yang terkumpul daripada kita drip 5 kali tu. Contoh kita drip pukul 8 tu tak melimpah lagi. Yang kita drip pukul 9 pun tak melimpah lagi. Kita drip pukul 10 pun tak melimpah lagi. Mungkin pukul 11 nanti baru dia melimpah. Sebab apa? Kita nak build water table tu layer by layer, layer by layer. Bila dah sampai pukul 11 baru dia start melimpah. Lepas tu pukul 12 baru dia melimpah banyak sikit. Jadinya kat situ kita ambil berapa banyak yang melimpah tu, kita kena bahagikan yang kita drip daripada pukul 8 sampai pukul 12 tadi. Kita campur semua tu, baru kita darab dengan 100. Yang itulah kita nak dapatkan 5%. Bukan sekali drip terus 5%. Tak. Waktu tengah hari pun sama. Kita akan ambil kumulatif daripada pukul 12 sampai pukul 3, kita kena dapatkan lebih kurang dalam 20% yang melimpah. Petang pun sama. Pukul 3 atau pukul 3.30 sampai pukul 5, kita nak dapatkan 5% balik. Macam gitu, tahu? Jangan salah. Saya takut korang buat, korang tersilap dekat bahagian sini. Jadi orang claim benda ni membazir baja. Yelah, bagi melimpah-limpah banyak sangat. Lepas tu polybag terlalu basah, jadi pokok korang tak jadi. Jadi korang nak ambil data tu kena ikut teknik yang saya bagi ni. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Saya malas nak sembang panjang-panjang sebab nanti kan video ni jadi panjang. Tak jadilah 5 minute Friday-nya. Dah lah Friday lepas tak post. Friday ni baru saya nak post. Okey, jadinya saya tak nak panjangkan lagi saya punya video. InsyaAllah kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.